Hai kawan-kawan, nama saya Fris Ui. Saya berumur 11 tahun dan bersekolah di SJKC Alimaya Kongo Ipoh. Hari ini, saya ingin berkongsi pengalaman membaca dengan Anda. Saya telah membaca sebuah buku cerita yang bertajuk Rumah Papan Dalam Hutan. Pengarang ialah Hafiz Taim. Cerita ini berkisah dengan Zakia yang diculik oleh sepasang suami isteri ketika bersekolah di Taktika semasa menunggu ibu bapa datang membawa dia balik rumah. Marilah saya menceritakan cerita ini dengan ringkas. Zakia tinggal bersama-sama ayah, ibu dan adiknya Kudin. Mereka sering berpindah dan tidak bergaul dengan orang sekeliling. Zakia dan Kudin sering didera dan dipukul oleh ibu bapa mereka. Mereka pun dianggap sebagai hamba. Di samping itu, mereka tidak pernah pergi ke sekolah untuk belajar. Kedua-dua mereka buta huruf. Pada suatu hari, Zakia tidak sengaja dicelah pintu. Terdengar ibu bapanya sedang berbincang secara senyap-senyap tentang keuntungan wang urus niaga. Perkara ini sangat mengejutkannya. Zakia mengetahui dia bukan anak kandung mereka. Dia ialah anak diculik oleh mereka. Perdagangan ini menyebabkan ibu bapanya marah. Akibatnya, Zakia pun melarikan diri dari rumah. Dia lari sampai ke hutan. Tetapi, dia tidak tahu siapa-siapa pun dan tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain. Tiba-tiba, dia sampai di sebuah stesen polis. Terdengar sepasang suami isteri sedang melapor kepada polis tentang kehilangan anak. Papanya paksa dengan tingkah laku yang ganas supaya Zakia pulang ke rumah bersama-sama dengan mereka. Pada suatu hari, seorang tabisnya telah bersetuju urus niaga pertukaran wang dengan Zakia sebanyak RM5,000. Apabila masa itu sampai, tabisnya itu pun sampai di rumah. Ibu bapanya pun mendapatkan wang sebanyak RM5,000. Zakia pun mengikuti tabisnya itu. Zakia melayu tabisnya itu, menolong dia melarikan diri dari kesengsaraan hidup dan melapor kepada polis pengalaman yang buruknya. Tetapi gagal. Zakia dan tabisnya itu bergaduh di dalam kereta sehingga kemalangan berlaku. Zakia mengambil peluang melarikan diri dan sembunyi di dalam hutan. Walaupun alami tamparan yang buruk, Kudin telah berfikir sebuah rancangan yang baik. Mereka tetap perangkap di dalam hutan. Mereka pimpin bapaknya yang sedang mencari Zakia dekat ke perangkap itu. Akhirnya, bapaknya pun terperosok ke dalam perangkap itu. Rancangan mereka telah berjaya. Ibu tabisnya itu pun digari oleh polis. Zakia pun berjaya temui ibu bapa kandungnya. Ibu memanggil Roslina. Inilah nama asal Zakia. Zakia berasa bersyukur kerana berjaya temui ibu bapa kandungnya. Roslina lupa kisah Zakia yang lalu dan mula semula kehidupan yang bahagia dengan ibu bapa kandungnya. Inilah sinopsis ringkas dengan buku cerita ini. Bagi gaya bahasa cerita ini, penulis menghasilkan sebuah buku cerita yang menarik. Beliau telah memilih kosakata yang tepat dan mudah difahami untuk memberi gambaran yang tepat. Selain itu, dialog di dalam cerita juga membawa fungsi menghidupkan penceritaan. Saya dapat memahami apa yang diceritakan oleh penulis dan boleh rasa keadaan yang realistik. Pengajaran yang saya mempelajari ialah kami dapat mengadakan dalam keadaan tenang supaya berani menghadapi cabaran
dan mengatasi kesukaran yang dialami dengan mudah. Sekian, terima kasih.